Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk memahami dengan lebih jelas tentang institusi pemerintahan dan pentadbiran. Okey, daripada sistem peraja ataupun sistem monarki kepada sistem kerajaan kesatuan. Jadi saya nak jelaskan tentang proses pembentukan negara Kesatuan Perancis daripada 1789, iaitu daripada Revolusi Perancis sehinggalah tahun 1875, iaitu terbentuknya terbentuknya Republik ketiga, Republik Perancis ketiga. Jadi teruskan bersama saya untuk memahami apa dikatakan sebagai proses pembentukan negara Kesatuan Perancis 1789 hingga 1875. Proses pembentukan sebuah negara yang dipanggil Kesatuan Perancis bermula daripada Revolusi Perancis 1789. Peristiwa politik yang amat signifikan dalam sejarah Eropah ini telah membawa perubahan dalam sistem politik di kebanyakan negara di Eropah. Sistem politik peraja dimansuhkan, di mana sistem feudal juga dihapuskan. Hak-hak istimewa golongan bangsawan telah ditamatkan dan melahirkan semangat nasionalisme. Itu yang dibawa oleh Revolusi Perancis. Dan ini akhirnya membawa kepada pembentukan sebuah pemerintahan berbentuk republik yang dikenali sebagai Kesatuan Perancis. Jadi, permulaan kepada proses pembentukan negara Kesatuan Perancis itu bermula daripada Revolusi Perancis 1789. Proses kedua dalam pembentukan Kesatuan Perancis apabila berlaku pemerintahan diktator yang dipanggil pemerintahan ganas, khususnya semasa pemerintahan Maximilien Robespierre, ini yang dikenali sebagai golongan Jacobin. Pada masa pemerintahan diktator ini, jawatan kuasa keselamatan awam telah diwujudkan, bertujuan untuk menjaga hal ehwal dalam negeri, di mana jawatan kuasa ini terdiri daripada pengikut-pengikut golongan Jacobin di bawah pimpinan Maximilien Robespierre, Danton dan juga Marat. Mereka menjalankan pemerintahan secara diktator. Tapi sebenarnya bukan itulah yang dimaukan oleh revolusi, tetapi mereka proses untuk menjadikan Perancis itu sebuah negara kesatuan, dia perlu melalui perubahan ini dengan ketiadaan raja sebagai ketua negara dan ketua kerajaan. Maka dia ambil alih oleh orang awam. Orang awam yang ambil alih. Dan mereka telah menjalankan pemerintahan dalam bentuk diktator. Itu seorang yang membuat keputusan yang dikatakan pemerintahan secara kuku besi. Salah satu cara yang digunakan oleh golongan Jacobin ini adalah mewujudkan satu jawatan kuasa keselamatan awam, untuk memastikan kuasa mereka itu, pentadbiran yang mereka jalankan itu dapat berjalan dengan baik tanpa dihalang oleh mana-mana. Dan mereka yang menghalang pemerintahan mereka ini dianggap sebagai musuh kepada revolusi. Itu yang dikatakan sebagai pemerintahan diktator. Juga dikenali pada masa ini sebagai zaman keganasan, berlangsung dari Jun 1793 hingga Julai tahun 1754. Ganas disebabkan ramai ditangkap dan dihukum pancung dengan gelotin tanpa bicara. Siapa saja yang disyaki melanggar ataupun menentang revolusi, mereka akan ditangkap dan dipancung dengan gelotin. Di mana lebih 40,000 orang telah dijatuhkan hukuman mati, termasuklah Raja Louis ke-14 pada 21 Januari 1783 dan isterinya Marie Antoinette juga dipancung pada 16 Oktober 1793. Maka berakhirnya sistem peraja di Perancis. Sebab mereka melihat dengan adanya raja ataupun waris kepada kerajaan yang bersifat raja ini, maka dia akan mengancam satu pemerintahan yang mereka inginkan. Cara yang ketiga yang mereka gunakan dalam masa pemerintahan diktator ini ialah menubuhkan apa dikatakan sebagai Mahkamah Revolusi. Jadi untuk membolehkan dia bertindak memerintah secara diktator, mereka telah mewujudkan
Mahkamah Revolusi di mana melalui Akta Gubal Undang-Undang Syak. Jadi mereka boleh tangkap sesiapa saja yang disyaki ataupun dia tuduh mengancam revolusi. Maka mereka akan menjatuhkan hukuman mati. Mahkamah Revolusi ini akan menjatuhkan hukuman mati. Jadi pemimpin-pemimpin konvensional ataupun perlembagaan konvensi telah mengatur rancangan untuk menentang golongan Jacobin ini dan menggulingkan Robespierre. Sebab dah terlalu ramai orang yang ditangkap melalui undang-undang Syak ini. Jadi mereka tidak ada pilihan. Mereka mesti buat sesuatu untuk mengaitkan Maximilien Robespierre daripada meneruskan keganasannya itu dengan mengaitkan Robespierre dengan undang-undang Syak ini. Dan dia telah ditangkap dan dia telah dijatuhkan hukuman pancung pada 28 Julai 1794 kerana dituduh juga mengancam ataupun menghalang revolusi. Okay? Maka dengan terbunuhnya Maximilien Robespierre ini, maka tamatlah pemerintahan ataupun zaman keganasan ataupun zaman kejam ini. Okay? Itu adalah peringkat kedua. Ini dalam proses menjadikan Perancis sebuah negara kesatuan. Kerajaan revolusi yang dipimpin oleh mulanya revolusi ini berasaskan kepada, seperti yang saya jelaskan sebelum ini, ada 4 peringkat revolusi. Yang pertama adalah melalui Perhimpunan Kebangsaan, National Assembly. Jadi dalam Perhimpunan Kebangsaan ini mereka telah menggariskan dalam proses untuk menghasilkan mewujudkan sebuah kerajaan republik ini. Jadi pada masa itu mereka mengisytiharkan kerajaan republik. Kenapa perlu diisytiharkan? Persiaran ini penting untuk menunjukkan bahawa mereka telah menolak sistem pemerintahan sebelum ini, iaitu sistem beraja. Jadi apa yang berlaku di Perancis ini telah membimbangkan raja-raja di Eropah yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Misalnya Raja Prussia dan Austria telah mengambil keputusan untuk membantu Raja Louis ke-14. Keadaan ini menyebabkan kedudukan golongan revolusioner terancam. Mereka rasa terancam sebab jika raja mendapat kembali sokongan golongan bangsawan, sokongan daripada pihak gereja, sokongan daripada rakyat, maka raja itu akan dikembalikan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Ini sudah pasti akan mengancam idea-idea revolusi, perjuangan revolusi yang dirancang sebelum ini. Jadi pada April 1792, golongan revolusioner telah mengisytiharkan perang terhadap Austria dan pada Ogos 1792 menahan Raja Louis ke-14 dalam penjara. Dan September 1792, satu konvensyen perlembagaan telah disanakan. Mereka perlu mewujudkan satu perlembagaan yang baru untuk Perancis, membolehkan Perancis diisytihar sebagai sebuah republik. Okay, itu proses yang penting untuk menjadikan Perancis sebuah republik. Proses seterusnya dalam pembentukan sebuah kerajaan kesatuan di Perancis adalah melalui peringkat keempat dari revolusi Perancis, iaitu penubuhan kerajaan direktori. Okay, kerajaan direktori ini menggantikan perlembagaan konvensyen yang telah diwujudkan sebelum ini. Okay, dalam perlembagaan konvensyen ini terdiri daripada badan perundangan dan badan eksekutif. Dalam badan perundangan terdiri daripada majlis orang tua ataupun Council of Elders dan juga majlis 500. Majlis 500 itu adalah bahagian yang penting. Siapa yang menganggotai badan perundangan ini? Mereka terdiri daripada golongan berharta yang mempunyai hak untuk mengundi dalam pilihan raya dan menjadi ahli badan perundangan. Jadi buat masa permulaan dari segi proses demokrasi itu, mengundi itu hanya diberikan kepada mereka yang berharta, yang mempunyai wang, tuan tanah dan sebagainya. Jadi mereka diberi tempat dalam memilih, mengundi, memilih untuk menjadi anggota badan perundangan. Kuasa eksekutif pula berada di tangan direktori yang dianggotai oleh 5 orang. Jadi kerajaan itu dipanggil kerajaan direktori. Ini yang terdiri daripada 5 orang yang akan membuat keputusan ini berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran. Jadi semasa pemerintahan kerajaan direktori ini berakhir pada tahun 1799 apabila digulingkan oleh Napoleon Bonaparte. Jadi kerajaan
Directory ini juga dalam proses mewujudkan sebuah negara kesatuan di Perancis juga tidak stabil, tidak dapat mewujudkan satu kerajaan yang stabil sebab pada waktu itu berlaku persaingan antara Grenadis dan juga Jacobin. Ini dua parti yang berbeza yang bersaing untuk menguasai kerajaan Perancis pada waktu itu, dan Perancis juga menghadapi ancaman daripada negara-negara Eropah dan masalah dalam negara tadi. Ini perselisihan antara dua kumpulan yang ingin menguasai pemerintahan dan pentadbiran negara Perancis, dan ini telah memberi peluang kepada Napoleon Bonaparte untuk mengambil alih kerajaan ini seketika sebelum berakhirnya zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte ini setelah dia tewas dalam perang Waterloo. Ini menyebabkan ini adalah satu proses ini penting yang memberi pengalaman kepada pemimpin dan juga rakyat Perancis terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sesuai untuk negara mereka. Dan di situ juga mereka mempelajari memahami tentang prinsip-prinsip demokrasi. Proses seterusnya adalah pembentukan Republik Kedua Perancis setelah berakhirnya zaman Napoleon Bonaparte. Pada 25 Februari 1847, Lamartine telah menubuhkan kerajaan sementara bagi mentadbir negara Perancis di Hotel de Ville. Golongan sosialis pada masa yang sama di bawah pimpinan Louis Blanc berjuang untuk menubuhkan sebuah kerajaan sosialis. Jadi ada dua pihak yang cuba menggantikan pemerintahan sebelum ini, iaitu zaman Napoleon Bonaparte. Pertama terdiri daripada yang diketuai oleh Lamartine, dan yang kedua adalah Louis Blanc yang mengetuai Parti Sosialis. Jadi rancangan Blanc ini terhenti apabila dia dimasukkan ke dalam pentadbiran Lamartine. Jadi golongan sosialis mempunyai kedudukan yang kukuh dalam kerajaan, di mana mereka diberi jawatan-jawatan penting oleh Lamartine. Jadi apa yang berlaku pada waktu ini asas kepada kerajaan kesatuan Perancis itu sekali lagi bermula dengan pembentukan sebuah kerajaan sementara sebelum proses dari segi perlembagaan itu diwujudkan, seperti mengadakan pilihan raya dan sebagainya, untuk membolehkan wujudnya apa dikatakan sebagai Republik Kesatuan Perancis. Jadi kerajaan sementara ini telah mengambil beberapa langkah penting. Pertama, mengisytiharkan penubuhan kerajaan republik. Sekali lagi mereka terpaksa mengisytiharkan kerajaan republik sebab maksudnya mereka tidak mahu menerima sistem beraja ataupun monarki. Yang kedua, mengukuhkan keselamatan dalam negara. Ini adalah satu tindakan yang penting sebab dalam proses untuk mengembalikan demokrasi, kerajaan sementara ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan dalam negara Perancis. Bagaimana untuk memastikan keselamatan ini? Mereka perlu meningkatkan perkhidmatan dalam angkatan tentera. Maksudnya pelbagai cabang tentera telah diperkukuhkan untuk mengukuhkan keselamatan dalam negara. Mereka juga, kerajaan sementara ini juga telah mengukuhkan kekuatan pasukan tentera dengan memanggil balik tentera yang berada di Afrika. Tentera-tentera Perancis yang berada di Afrika Utara khususnya. Rakyat Perancis juga diwajibkan berada dalam National Guard yang merupakan satu perkhidmatan tentera yang diwajibkan. Dan satu lagi perkara untuk mengukuhkan keselamatan dalam negara, sebuah pasukan pertahanan bergerak telah diwujudkan di Paris. Ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penduduk Perancis dalam usaha mereka untuk membina sebuah negara yang baru yang dipanggil Republik Kedua Perancis. Kerajaan sementara juga telah memberikan kebebasan kepada rakyat. Contoh, kebebasan untuk berhimpun dan menyuarakan pandangan mereka. Kebebasan kepada akhbar untuk membuat laporan dan sebagainya. Dan juga menghapuskan hukuman mati. Ini adalah antara perkara penting yang kita lihat ada kaitan dengan ciri-ciri demokrasi ataupun hak manusia.
hak asasi manusia seperti mana yang ada pada hari ini. Seterusnya, pihak kajian sementara ini telah menjalankan projek-projek kerja awam yang dikendalikan oleh Alexander Mary untuk menguruskan kerja-kerja awam untuk keperluan masyarakat ataupun penduduk Paris, Perancis pada waktu itu. Jadi idea ini dikemukakan oleh Louis Blanc. Ini salah seorang pemimpin sosialis yang terkenal. Akibat daripada kemerosotan ekonomi, berlaku masalah pengangguran. Jadi apabila berlaku masalah pengangguran, rakyat mendesak kerajaan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Ini antara perkara-perkara yang dituntut oleh rakyat pada waktu itu sebelum kerajaan sementara ini mengadakan pilihan raya untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang dilantik ataupun dipilih oleh rakyat. Jadi pada 23 April 1848, sebuah pilihan raya untuk memilih Majlis Perwakilan telah diadakan di Perancis. Jadi pada waktu ini berlaku persaingan antara golongan Republik Sederhana, golongan monarki dan golongan Republik Radikal. Jadi tiga kumpulan ini bersaing dalam pilihan raya untuk mendapat kepercayaan dan mendapat kepercayaan rakyat untuk membentuk kerajaan. Langkah seterusnya adalah melaksanakan dasar tidak campur tangan. Kerajaan sementara ini berpendapat mereka perlu tidak campur tangan dalam banyak perkara. Contohnya, tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Tidak memberikan sebarang bantuan kepada negara Eropah apabila tercetusnya revolusi di negara tersebut. Jadi dalam masa apabila pilihan raya dijalankan pada 23 April 1848, golongan Republik Sederhana telah menguasai 500 daripada 900 kerusi yang dipertandingkan. Ini menunjukkan bahawa golongan Republik Sederhana mendapat mandat daripada rakyat untuk membentuk Republik Kesatuan Perancis yang dikenali sebagai Republik kedua Perancis. Dan mereka menguasai tampuk pemerintahan dengan 500 kerusi yang mendapat majoriti tadi. Dan ini membawa kepada pembentukan atau penggubalan perlembagaan baru bagi Republik kedua di Perancis. Itulah proses yang penting dalam usaha untuk membentuk sebuah negara kesatuan Perancis. Pada peringkat ini dipanggil Republik kedua Perancis. Kemenangan golongan radikal yang sederhana ini walau bagaimanapun menimbul beberapa masalah di mana timbul konflik antara kelas menengah dan kelas bawahan. Jadi keadaan politik yang tidak stabil ini berlaku apabila golongan radikal disingkirkan, seperti Blanc, Raspail dan Blanqui. Jadi dengan penolakan golongan sosialis ini, maka keadaan mula menjadi tidak stabil dalam pemerintahan Republik kedua ini. Jadi golongan radikal telah mula menuntut agar kerajaan melaksanakan pembaruan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dan pada masa yang sama juga, mereka telah membangkitkan sentimen rakyat yang mula menjalankan pemberontakan dan melancarkan demonstrasi serta menyatakan ketidakpuasan hati mereka terhadap kerajaan Republik kedua ini. Ini membawa kepada satu peristiwa dipanggil peperangan selama 4 hari daripada 23 hingga 26 Jun 1848 yang telah mengorbankan seramai 1,500 orang. Ketidakstabilan kerajaan Republik kedua ini telah membawa kepada pengalihan kuasa yang diberikan kepada Jeneral Louis Cavaignac, iaitu Menteri Peperangan pada waktu itu, yang diberi tanggungjawab untuk memulihkan keamanan di Perancis. Beliau telah dilantik sebagai Ketua Eksekutif di Majlis Perwakilan. Ini membawa kepada perubahan yang baru dalam proses untuk membentuk Kerajaan Kesatuan Perancis. Pembentukan Kerajaan Kesatuan Perancis ini juga melalui tahap yang lain yang baru selepas keamanan di Perancis itu menjadi diwujudkan. Telah muncul seorang bernama Louis Napoleon. Kebangkitan Louis Napoleon ini berlaku apabila beliau dipilih sebagai anggota Majlis Perwakilan
pada Jun 1848. Beliau adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam politik Perancis. Jadi faktor yang mendorong kepada kebangkitan ini adalah pertama, kemenangan dalam pilihan raya presiden pada 10 Disember 1848. Beliau telah memperolehi 5.5 juta undi. Yang kedua, perikatan dengan golongan konservatif. Beliau telah melantik golongan konservatif Orleanis untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. Akibat daripada tekanan, Majlis Perwakilan telah dibubarkan pada Januari 1849. Beliau telah menghantar tentera ke Itali untuk mengukuhkan kedudukan Paus yang ditentang oleh golongan Republik. Kemenangan Louis Blanc, Louis Napoleon ini dalam pilihan raya Mei 1849 ini telah mengukuhkan kedudukannya dalam politik Perancis. Ini di mana golongan Orleanis, Bourbon dan juga Bonapartis ini telah memenangi 500 kursi. Ini Parti Sosialis 180 kursi dan juga Parti Republikan yang bersifat sederhana hanya memenangi 70 kursi. Jadi sudah pasti Louis Napoleon dengan sokongan golongan konservatif seperti Bourbon dan juga Bonapartis, maka beliau telah dapat memegang tampuk pemerintahan, membentuk kerajaan yang baru di Perancis. Ini membawa kepada terbentuknya apa yang dikatakan sebagai Republik Ketiga Perancis yang diketuai oleh Louis Napoleon. Pada Jun 1851, beliau gagal dalam percubaannya untuk melanjutkan tempoh jawatannya. Usul yang dikemukakan tidak mendapat sokongan majoriti Majlis Perwakilan. Jadi pada 2 Disember 1851, beliau berjaya melancarkan rampasan kuasa dengan menahan golongan yang menentangnya. Pasukan tentera di bawah pimpinan Saint-Arnaud ditempatkan di tempat-tempat strategik di sekitar kota Paris. Kejayaan ini beliau berjaya mengawal penentang-penentang di Paris dan kawasan-kawasan lain. Jadi setelah dia berjaya mewujudkan keamanan dengan meletakkan tentera di beberapa kawasan yang penting, satu pemungutan suara telah diadakan. Dalam pemungutan suara itu, 92% penduduk Perancis menyokong tindakan Louis Napoleon. Jadi pada Jun 1852, beliau telah menggubal perlembagaan baru yang membawa kepada pemerintahan diktator di Perancis. Sekali lagi, Perancis berada dalam sebuah bentuk pemerintahan yang diketuai oleh seorang diktator. Beliau telah mengadakan lawatan ke seluruh Perancis pada September 1852 dan pada 2 November 1852, pungutan suara menunjukkan 8 juta penduduk Perancis menyokong dasar pembentukan empire. Ini melahirkan apa dikatakan sebagai Republik Ketiga Perancis yang ditubuhkan pada tahun 1875. Dan Republik Ketiga ini, kalau kita lihat, dia terus memegang kuasanya sehinggalah tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Keadaan telah berubah pada waktu itu. Perancis berada di bawah pengaruh Jerman semasa Perang Dunia Kedua itu, dan Jerman telah mengenakan beberapa perubahan dalam perlembagaan Perancis dan membawa kepada pembentukan kerajaan Republik keempat dan seterusnya, mengekalkan perlembagaan perlembagaan asal yang dibuat oleh Republik Ketiga. Itu antara perkembangan penting yang berlaku dalam proses pembentukan sebuah kerajaan Republik Kesatuan Perancis. Jadi kita jumpa lagi dan sampai setakat ini untuk memahami apa yang saya katakan sebagai proses pembentukan sebuah negara kesatuan Perancis daripada tahun 1789, itu apabila berlakunya Revolusi Perancis yang menamatkan sistem beraja ataupun monarki di Perancis dan alihkan kerajaan itu kepada kerajaan revolusi yang tidak menjamin kestabilan politik di Perancis. Dan ini membawa kepada pengambilan kuasa oleh Napoleon Bonaparte. Dan apabila Napoleon tewas dalam Perang Waterloo, sekali lagi ketidakstabilan politik itu berlaku di Perancis. Dengan melalui Republik Kedua dan juga Republik Ketiga. Sehinggalah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selepas itu wujudnya Republik Keempat dan sehinggalah sekarang ini. Jadi apa yang berlaku di
Perancis ini kita lihat adalah satu proses ni, di mana raja, golongan bangsawan, gereja dan juga rakyat biasa dalam 3 estate yang saya katakan sebelum ini, iaitu estate pertama, estate kedua, estate ketiga yang berbentuk parlimen Perancis ini telah mengalami perubahan ini dalam usaha mereka untuk melahirkan ataupun mewujudkan satu sistem pemerintahan yang boleh diterima oleh semua pihak yang saya sebutkan tadi, melalui proses demokrasi, iaitu melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin untuk mewakili mereka ini dalam pemerintahan. Bermula dengan National Assembly, kemudian terbentuknya Dewan Perundangan, dan yang ketiga melalui conventional, satu perlembagaan convention, dan akhirnya mereka cuba melahirkan juga sebuah negara kesatuan yang baru melalui kerajaan directory. Dan semua ini nampaknya tidak dapat mewujudkan kerajaan yang stabil, sehinggalah terbentuknya Republik kedua, ketiga dan keempat di Perancis. Dan semua itu adalah proses yang membawa kepada pembentukan sebuah negara Republik Kesatuan Perancis. Jumpa lagi dalam siri yang lain. Terima kasih.